Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan siapa-siapa yang menaruk dalam kehidupan dunia ini atau perkara yang mabuk, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan dia masih lagi beramal dengan naruk atau perkara yang mabuk kan. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala haram syurga kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat sama-sama hadirkan diri solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tentu semua kita telah selamat daripada diulik oleh syaitan. Seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia tidur dia akan diikat oleh syaitan 3 ikatan. Setiap ikatan disebut alaika lailun tawilun. Dia diulik oleh syaitan, kata dia malam masih panjang lagi. Ini antara usaha-usaha syaitan tentu semua untuk sekat kita daripada sembahyang malam atau sembahyang subuh. Di mana riwayat yang sahih mengatakan bahawa itulah apa yang saya sebut tadi, syaitan ulik manusia dan kata alaika talailun tawilun, malam masih panjang lagi. Itulah tentu semua ikatan yang berlaku disebut dalam hadis, 3 ikatan yang diikat oleh syaitan yang cuba untuk halang kita, sekat kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada solat al-lail, solat malam ataupun solat subuh. Maka bagi orang yang bangun tidur dalam keadaan sebut nama Allah Subhanahu wa taala, satu ikatan akan dileraikan. Kemudian ambil wudu, 2 ikatan dileraikan. Kemudian yang ketiga pula ialah salat subuh, 3 ikatan dileraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua kata lain. Alhamdulillah kita boleh mari salat subuh ni satu perjuangan, dan alhamdulillah kita dapat melawan godaan syaitan yang cuba nak halang manusia daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak buat tajuk berkaitan dengan bahayanya minuman keras ataupun dadah ataupun arak lah, bukan macam itulah. Tentu semua Islam dia ni pandai besar sangat kesalahan bagi orang terlibat dengan arak ataupun apa-apalah. Walaupun nama tak serupa dengan nama kan, nama arak, tapi walaupun ciri-ciri yang sama, iaitu perkara yang mabuk kan, itu semua termasuk dalam kategori arak yang dilaknat atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana perlibatan dengan arak ini adalah punca kepada segala musibah, kita panggil. Dia panggil dalam bahasa Arab ummul khaba'is. Arak-arak ni atau perkara yang memabukkan ni adalah dia panggil dia ni mok kepada segala kejahatan atau punca kepada segala kejahatan. Sebab tu di Islam, kalau kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu keras larangan atau terlalu besar sangat kesalahan orang yang terlibat dengan masalah haram atau masalah perkara yang mabukkan ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Dalam hadis yang begitu tentu sumber yang begitu dahsyatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa-siapa yang menaruk dalam kehidupan dunia ini atau perkara yang mabuk, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan dia masih lagi beramal dengan arak atau perkara yang mabuk kan. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala haram syurga kepada dia. Itulah satu kemuncak yang yang begitu dahsyatlah. Kita penghujung hidup kita nak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bicara semua
dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita sembahyang, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, hamba saya minta syurga kamu ya Allah. Ini kemuncak dalam kehidupan kita tuan-tuan semua, di mana orang yang terlibat barang-barang begini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini tidak layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata mudminul khamri in mata laki Allah ka'abidi wasanin. Orang yang dia terlibat dengan arak atau perkara yang mabukkan sehingga jadi budaya hidup dia, kalau dia mati, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dia macamlah seolah-olah macam orang yang sembah berhala. Siapa gitulah ka'abidi wasanin, seperti mana orang yang sembah berhala. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tuan-tuan semua yang berkaitan dengan sangat-sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan terjebak dengan benda-benda gitu. Sangat disebut dalam riwayat yang mengatakan fa innaha miftahu kulli syai'in kulli syarrin. Maknanya arak-arak atau perkara mabuk adalah kunci kepada segala kejahatan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita berbeza dengan orang lain. Kadang-kadang orang putih ataupun orang-orang yang tidak faham Islam ni, dia anggap maknanya arak ni adalah punca kepada kecergasan, punca kepada kesihatan sebagainya. Sebenarnya satu benda yang bukanlah. Walaupun kita dengar kita minum arak ni cegahnya, kita marak ni maknanya rajin dan sebagainya, dan sebenarnya kalau ikut kajian yang dia buat oleh Mak Saleh sendiri pun banyak jelas kepada kita bahawa betul lah apa yang disebut oleh Islam, katakan bahawa arak ini adalah punca kepada segala kejahatan. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan semua, saya nak buat hadis khusus yang berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, arak adalah punca kepada segala kejahatan. Satu hadis daripada Salim bin Abdullah an abihi anna Abu Bakr wa Umar wa nasan jalasu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمر ابن عمرو أسأله فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت في مسانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة وإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. Tentu semua hadis ini adalah gambaran kepada bagaimana kesan apabila orang terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, khususnya perkara yang mabuk, arak dan sebagainya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hadis ni tuan-tuan semua kaitan dengan kesan-kesan tersebut. Di mana hadis ni diriwayat oleh Salim. Salim ni dia ambil hadis ni daripada ayah dia, iaitu Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua biasalah, sebelum saya masuk kepada huraian kepada hadis yang kita akan bincang pada pagi ini, saya rasa mulai ikut kita dengar salah seorang daripada tokoh ilmuwan yang kita bincang pada hari ini, yang menjadi periwayat hadis kita pada pagi ini, iaitu nama dia Salim. Ketua semua Salim ni adalah cucu kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, iaitu anak kepada Abdullah bin Umar. Kita selalu dengar kalau kita belajar hadis, Abdullah bin Umar adalah tokoh ilmuwan ataupun tokoh hadis di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salim ni salah seorang daripada anak dia lah. Biasalah tuan-tuan semua dulu kalau sebut ayah ni tu aling, biasanya warisan ilmu tu berlaku lah. Sahabat-sahabat kayak bagaimana dia tinggal generasi lepas daripada satu generasi yang cukup hebat. Antara mereka Alhamdulillah bin Umar ini, di mana anak-anak dia tuan-tuan semua jadi orang kita panggil, antaranya Salim rahimahullah ta'ala. Salim ni tuan-tuan semua satu peribadi yang tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia dilahir pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Maknanya orang tak jumpa dengan Nabi ini adalah tabi'in lah. Kita panggil tabi'in. Orang jumpa Nabi kita panggil sahabat. Orang tak jumpa dengan sahabat, tak jumpa dengan Nabi, hanya jumpa dengan tabi'in, kita panggil hanya jumpa dengan sahabat kita panggil tabi'in. Saya salah sebut maknanya sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata al-Islam. Kalau sebut sahabat orang jumpa dengan Nabi, masuk Islam, kemudian mati dalam Islam. Kalau tabi'in pula adalah man laqiya sahabiyyan, siapa-siapa yang jumpa dengan sahabat, dia beriman kemudian mati dalam keadaan Islam, waktu kita panggil tabi'in. Di mana Salim tuan-tuan semua termasuk dalam istilah kita panggil kibarut tabi'in, iaitu tabi'in yang besar, maknanya orang yang banyak jumpa dengan para sahabat radhiyallahu taala. Kalau sahabat ada kita panggil sirarus sahabat. Kalau tabi'in kita panggil sirarut tabi'in. Maknanya kalau sebut kibar tabi'in, orang yang banyak jumpa dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala, bergaul dia orang. Kalau sirarut tabi'in ni orang yang jumpa dengan sahabat mungkin tak ramai, dan kesempatan dia duduk dengan sahabat mungkin yang tak lama. Salim ni tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit ialah pertama sekali kelahiran yang saya sebut tadi ialah lahir pada masa pemerintahan kerajaan masa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Masa terjadi khalifah lah. Kemudian nama dia Salim ni pernah satu masa Sayyidina Abdullah ni, Abdullah ayah dia pernah tanya satu orang nama Sa'id bin Musayyab. Kata dia, kata Sa'id bin Musayyab, qala li Abdullah ibn Umar atadri lima sammaitu ibni Saliman. Kata dia satu ayah dia Abdullah ni, kata dia, sebab tahu tak sebab apa aku letak nama anakku ni Salim? Kan orang dulu kadang-kadang dia letak nama tak ada sempurna dia. Kan ada sempurna dia, kemudian dia pilih nama yang terbaik, pilih nama tokoh-tokoh dan sebagainya. Kawan ni kata Sa'id bin Musayyab, kata saya tak tahu, hamba tak tahu apa nama sebenarnya. Kata dia, sebenarnya saya ambil nama dengan nama satu orang nama dia Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu, satu orang sahabat nama dia Salim juga, ialah maula ataupun pernah jadi hamba kepada Abu Huzaifah radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, kehebatan Salim ini sebab apa dia ni Sayyidina Abdullah ni ambil nama ni saya sebut tadi ialah pertama sekali Salim ni memang orang bukan cala-cala orang lah. Sebab tu orang dulu dia ambil keberkatan ataupun dia ambil tokoh-tokoh macam ni sebagai letak kepada nama anak-anak dia orang lah. Kita lah ni tak sahur nama Abu Bakar ni, kan, kita sahur nama Johnny ke Jenny ke apa semua. Kenapa bunyi sedap sikit? Orang dulu tuan-tuan semua kalau letak nama ni sebenarnya saya sebut semua lah, nama-nama ni doa sebenarnya. Doa-doa, kemudian nama ni lah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sebab tu kadang-kadang satu budaya yang tidak sihat ini saya tengok, kadang-kadang kita melihat nama lebih kepada ambil nama yang sahih. Bukan sahih dari segi dari segi benda lain lah, bukan sahih dari segi warak dia, bukan sahih dari segi keimanan dia, bukan sahih dari segi keilmuan dia. Kita lebih melihat dari segi lain. Maka kalau mengikut cerita mengatakan Dr. sama Salim ni, yang ayah dia ni ambil nama Salim juga lah sempurna nama tadi lah. Salim salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, di mana mengikut Aisyah radhiyallahu taala anha, nak cerita hebat yang Salim yang menjadi nama kepada nama dia ni. Ya, dia tabi'in, Salim selagi ada sahabat, kan, yang ayah dia pilih nama Salim sebab ada cerita-cerita dia lah dari segi kehebatan dia. Di antara kehebatan dia lah Salim dulu, Salim sahabat ni memang dia pakar dalam bidang Quran. Dari segi Quran hebat, kemudian dari segi suara pun hebat juga. Satu masa Aisyah radhiyallahu taala anha kata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a Saliman maula Abi Huzaifah yaqra' min al-lail faqala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mislahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam Nabi dengar dia baca Quran. Salim sahabat ni lah yang menjadi ikutan kepada Abdullah bin Salim, letak nama dia Salim ini. Mengikut riwayat mengatakan dia Salim satu malam tu Nabi dengar dia baca Quran. Dengar dia baca Quran tuan-tuan semua, Nabi dengar maknanya baca Quran ni satu pertama sekali Nabi ni minat Quran lah. Sebab Quran ada tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu Nabi dengar tuan-tuan semua? Nabi sabut satu ucapan, Nabi kata, dan benar ni disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang jadi di kalangan umat aku ni seperti Salim. Suara dia sedap, kehebatan Quran ni dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu semua sebahagian daripada kehebatan Salim yang jadi yang jadi kita panggil apa, kedua contoh kepada Abdullah bin Umar. Sampai peringkat akhir sekali letak nama anak dia sebagai nama Salim. Begitulah tuan-tuan semua saya dah sebut tadi, orang dulu dia sengaja ambil nama-nama orang soleh, orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan letak pada nama anak-anak dia orang. Moga-moga Allah Taala bagi berkah. Moga-moga dengan doa nama-nama comel ni, doa seperti mana saya sebutlah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada anak-anak kita dan sebagainya. Inilah tuan-tuan semua di antara sebab ataupun punca kenapa Abdullah bin Umar, iaitu ayah kepada Salim, letak nama Salim berpunca daripada tadilah. Dalam hadis yang saya sebut tadi tu, Salim ni dia ambil hadis daripada ayah dia. Maknanya dia mewarisi ilmu daripada ayah dia lah. Inilah tuan-tuan semua satu warisan ilmu yang berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu taala. Namun di mana dua perkara lah kita dapati dalam sahabat ni, dia mewariskan apa dia kepada anak dia. Pertama sekali ialah ilmu. Yang kedua ialah segi peribadi. Ya, kita lah ni payah kadang-kadang. Tak semestinya orang-orang hebat tu, ustaz besar tu kadang anak jadi kadang-kadang. Semua tak jadi, ada juga kadang-kadang kan. Tapi itulah kehebatan para sahabat tuan-tuan semua, di mana dia dapat mewarisi dua perkara. Pertama sekali dari segi ilmu, yang kedua dari segi juruh kelatan panggil ataupun dari segi akhlak yang mulia kan. Kalau mengikut apa Abdullah bin Umar sini, dia cerita kepada anak dia, ada satu kisah kata anna Abu Bakar dan Umar wa nasan jalasu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakaru a'zamal kabair. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan juga beberapa orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi mati, Nabi wafat, dia orang duk bicara dari segi ilmu lah, duk munaqasyah, duk bicara sama-sama dia orang. Kemudian di kalangan dia orang tersebut tentang dosa yang paling besar sekali. Dia duk bicara bab dosa, sebab dia orang tu semua orang-orang dulu ni bab dosa memang takut sangatlah. Waktu kita dengar Huzaifah radhiyallahu taala, dia tak tanya benar, dia tanya bab dosa, dia tanya kesalahan apa paling besar. Dia tanya benda-benda gini tuan-tuan semua. Dia bicara sebab dia nak mengelak diri dia daripada terjebak dengan perkara-perkara yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakaru azamal kabair. Dia bicara tentang apakah dosa besar. Dia bicara mesyuarat ataupun munaqasyah. Dia bicara sama-sama dia orang gapo dosa besar, gapo semua kan. Pada masa itu falam yakun indahum fiha ilmun. Masa dia orang tu dia ramai-ramai tu semua, walaupun kepakaran kehebatan Sayyidina Umar masa tu tak ada keputusan. Gapo banyak-banyak dosa yang paling besar sekali si Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita anda tuan semua, orang lain lagu mana-mana pun kan, dia ada ke benda tak tahu pun kan. Maknanya nak ceritanya bukan segala-gala lah. Pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni tak ada lah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta siapa peringkat perbincangan ni dia orang pun tak sampai keputusan. Maknanya perlu kepada jawapan daripada orang lain, perlu kepada tanya orang lain. Akhir sekali tuan semua, apabila bicara gitu tak sampai keputusan gitu, maknanya tak jelas, tak siapa pada kemuncak pembincangan apakah pola dosa yang paling besar sekali. Akhir sekali fa arsaluni ila Abdullah bin Amr. Katanya Abdullah bin Umar ini, kata dia akhir sekali dia orang ni minta supaya aku ni pergi jumpa dengan satu orang alim di kalangan sahabat, ialah nama dia Abdullah bin Amr. Ya, cuba tengok tuan-tuan semua, orang dulu gitulah. Pertama sekali kita tengok waraknya dia orang ni kan. Kalau kita learning, I think saya berpandangan, kata dia kan. Sebab dia tak setunduk diri dia kepada orang lain kan, walaupun dia hebat, segi hebat ilmu. Cuba tengok sahabat-sahabat nak ajak kita kan, dalam bab ilmu ke apa semua ni, kita tak kira siapa. Hatta orang yang paling bawah kita pun kita boleh tanya dia orang. Ini satu budaya yang sihat tuan-tuan semua, yang diajak oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang maklumat ni kita semua bukan tahu belaka. Kadang-kadang orang bawah pun tahu maklumat tu sebab kadang-kadang. Sebab itulah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar apa semua tak rasa ego lah. Tak berasa bersalah untuk ditanya orang yang walaupun di kalangan sahabat-sahabat yang kecil-kecil, muda-muda kan, nak tanya bagaimana apa dia ilmu yang sepatutnya dia orang tahu. Akhir sekali katanya Abdullah bin Umar, kata dia dari atas aku. Kebetulan dalam majlis bicara tadi tu semua adanya Abdullah bin Umar, fa arsaluni ila Abdullah bin Amr. Maka dia orang pun hantarlah aku pergi jumpa dengan satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Amr bin As. Ini semua tuan-tuan semua orang alim belakang ni. Abdullah yang saya salah sebut, Abdullah bin Abadil Arba', Pak Abdullah ni antaranya Abdullah bin Umar dia. Abdullah bin Umar pun alim dah. Tapi dia pergi juga pergi cari apa dia ni, Abdullah bin Amr bin As.
Abdullah bin Amr bin As di antara orang yang hebat tuan-tuan semua. Siapa saya pernah sebut sebelum ni, kalau di kalangan sahabat tak dibenarkan tulis wahyu semasa Quran diturunkan, dan tak dibenarkan tulis selain daripada Quran, hadis kepada tak boleh, tapi Nabi SAW benar kepada Abdullah bin Amr bin As sebab dia di antara orang yang ilmuwan, pakar dalam tulisan dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua, dia orang mata aku, katanya Abdullah, fa arsaluni ila Abdullah bin Amr bin As as'aluhu, aku tanya gi supaya kita tanya maklumat gapo sebenarnya dosa paling besar sekali yang disabda oleh Nabi SAW. Tuan-tuan semua, dia orang ni bab syarak ke apa semua, dia orang tak mikir macam kita lah ni. Kita lah ni saya berpandangan. Macam saya sebut tadi lah, I think. Ada kata orang putih lah, saya berpandangan. Padahal dia tak kerti apa pun. Dia cerita je nak mengelak daripada tanya orang. Last sekali dia guna akal logik dia. Saya berpandangan. Saya tahu maknanya dia tak kerti sangat, tapi nak tunjuknya macam mana ego dia terus tunduk pada orang lain. Siapa perikat benda-benda gini pun dia keluar kenyataan saya berpandangan. Sepatutnya tak boleh lah macam itu tuan-tuan semua kan. Kita dalam bab ilmu syarak ke apa semua ni, maknanya kita kena jelas bagai itu. Bukan jenis kita mikir, bukan jenis logik benar gitu kan, tapi dia ada satu panduan yang diajar oleh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Umar tadi tu pergi jumpa Abdullah bin Amr bin As, as'alu, tanya dia. Jawapan yang diberi, kata dia, fa akhbarani anna a'zamal kaba'ir syurbul khamri. Jawapan yang diberi kepada saya adalah apa dia ni, minum arak. Dia kata minum arak adalah dosa yang paling besar sekali. Okay. Dan antara ranking yang paling besar ialah minum arak. Ini jawapan yang diberi kepada Abdullah bin Umar. Okay. Abdullah bin Amr bin As bagi tahu kepada Abdullah bin Umar, sebenarnya apa yang saya belajar daripada Nabi SAW adalah minum arak. Maka dia baliklah, fa ataituhum fa akhbartuhum. Kata Abdullah bin Umar, orang jadi orang tengah tadi, saya balik jumpa dengan para sahabat yang berbicara ramai-ramai tadi. Antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kami ceritalah apa dia ni, bahawasanya Abdullah bin Amr bin As kata dosa besar sekali adalah minum arak. Fa aksaru dzalika wa wasabu ilaihi jami'an hatta atau fi dari. Dia tak puas hati dah mana. Wasyaallah kan begitu gitulah, tak berapa puas hati dengan apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Akhir sekali pakat pergi jumpa sendiri. Nak puas hati ni moga tak jauh ke, boleh pergi jalan pergi jumpa. Akhir sekali dia orang ni pakat pergi belaka, bakit bangun daripada bicara tadi, kemudian pergi jumpa Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As tu semua apabila sapanya dia orang itu, kemudian dia ceritalah, fa akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ceritalah apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As ni tu semua dia pun sebutlah sandaran yang dia kata dosa besar ni adalah minum arak ni, dia ambil daripada Nabi SAW. Bukan pandai-pandai dia ada. Cuba tengok tu. Pertama sekali tu cuba tengok dalam kisah, maknanya dalam bab syarak ke apa semua kita panggil, bab hukum syarak mesti kita ambil daripada Nabi SAW. Yang kedua pula, dia mau mari ramai-ramai tadi kan, walaupun peringkat awal berasa sanksi apabila sebut kalimah Nabi. Nabi kata, Nabi gaya, dia orang pun kira selendar lah. Sami'na wa ata'na selalu. Dia pun mengaku dengan apa yang disebut, sebab berita ni adalah berita daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah kita dalam hidup kita gitu kata tuan, walaupun kita apabila sebut Nabi kata, maka terpaksa kita kena akulah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai manusia, wahai orang beriman, ta'ala kepada Allah Ta'ala kepada Rasul. Atau pada ayat lain, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang daripada Nabi SAW, ambillah. Ini satu pendirian yang comel yang kita patut belajar dengan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala semua. Dia orang apabila dengar saja daripada Nabi, maka tak okey ke apa dah. Kita ke jolok kau kita kan. Kita megit ya. Tapi kalau benar hadis itu adalah hadis sahih daripada Nabi SAW, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Sikap kita adalah kita direct, kita terima daripada Nabi SAW. Walaupun perasaan kita rasa kan lagu lain, tapi apabila dengar benda ni daripada Nabi SAW, maka itulah yang saya sebut tadi, pendirian kita adalah sami'na wa ata'na. Saya pernah cerita sebelum ni kisah Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala. Apabila Nabi SAW mencadangkan dia kahwin dengan Zaid, dia fikir awal dia tak sih, tapi Nabi suruh kat dia. Akhir sekali tu Quran mengatakan kena ikut Nabi ke apa tu, dia pun sanggup tukar channel daripada taksir kepada Zaid, akhir sekali nak kepada Zaid, sebab dia rasa inilah arahan Allah dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka apabila sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan kumpulan-kumpulan sahabat lain mari jumpa dengan Abdullah bin Amr bin As sendiri, maka dia ceritalah. Kata sebenarnya, kata dia, wahai sahabat-sahabat semua, wahai kawan-kawan semua, kata dia, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai orang lain semua tu, kata dia, sebenarnya Rasulullah pernah cerita, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia ni pernah cerita kepada kami semua, di mana Nabi kata apa dia cerita dia, inna malikan min muluki bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu cerita dulu, cerita yang berlaku pada masa Bani Israel dulu. Salah satu daripada seorang raja adalah inna malika min muluki Bani Israel. Ada satu orang raja daripada raja Bani Israel ini, satu generasi yang begitu lama tuan-tuan semua, hatta di kalangan di kalangan anbiya pun ramai Allah Taala bangkit di kalangan Bani Israel. Pada masa dulu ceritakan bahawa apa dia satu orang raja daripada raja-raja Bani Israel. Tak sebut je lah sebab raja Bani Israel ini banyak ramai sangat. Cuma Nabi sebut ada salah seorang daripada mereka ini, akhadha rajulan, dia ambil satu orang lelaki, igat satu orang lelaki, kemudian fakhayyarahu, dia beri pilihan kepada lelaki yang dia igat ni, pilihan ke apa, supaya di sana buat beberapa perkara lah. Wajib dia kena buat salah satu daripada perkara yang dicadar, kan? Dia kata gitu, dia ambil laki-laki ni, kemudian dia buat satu tindakan lah. Dia minta supaya laki ni pilih salah satu daripada beberapa perbuatan, kena buat lagu-lagu mana pun kena buat. Kalau tak boleh buat, memang satu tindakan akan dikenakan. Yang penting di sana ada pilihan, dia kena pilih hak mana yang perlu, hak dia boleh buat, dia pilih. Antara yang tertua semua pilihan dia apa dia, baina yashrabal khamr. Pilihan pertama ialah minum arak. Mung nak buat salah satu daripada perkara ni. Yang pertama sekali, sama ada minum arak. An yashrabal kham, minum arak. Yang kedua, an yaqtula nafsan. Pilihan kedua ialah bunuh satu orang. Buat berlakon ni. Pertama sekali minum arak. Yang kedua, an yaqtula nafsan, bunuh orang. Yang tiga, ayu yazni, yang tiga zina. Yang keempat, ayakula lahma khinzirin. Atau yang keempat apa dia ni? Yang keempat pula ialah apa dia ni, minum babi, apa makan babi. Ni baru-baru hak orang tak minat berlakon ni, kan? Au ayaktuluhu, ataupun dia dibunuh. Kalau dia tak buat 4-5 perkara ni, maknanya sama ada dia boleh pilih lah. Kalau tak buat, maknanya di akhir sekali dia kena bunuh. Ni tuan semua yang jadi sebuah salah lah dia ni. Ya kita begitu, kalau kita demo kan boleh sekawal lepas, tapi dengan syarat demo kena pilih buat salah satu daripada perkara ni. Dan semua perkara sini tuan semua kita bicara hari ni adalah semua memang tak model berlaku ni, kan? Semua orang tak kena. Kalau orang yang akal, yang waras, orang yang apa dia ni ada kesihatan dari segi keimanan dan sebagainya, tuan semua dah, dia tidak akan terjebak dengan barang-barang. Tapi macam mana sekalipun dia kena buat, untuk selamat diri daripada dibunuh ni, maka dia kena pilih salah satu daripada perkara-perkara ni. Ini tuan semua jadi satu apa dia ni, jadi dia panggil apa, dia jadi satu apa dia panggil satu benda yang cukup-cukup apa dia ni, sebuah salah lah kita panggil itulah. Maka dia mikir-mikir, orang ni pun besar, orang ni pun besar, orang ni besar, orang ni besar, nak lagu mana. Last sekali dia cuba senarai tuan semua, kemudian dia pilih hak mana yang paling ingin sekali, hak banyak-banyak tu. Kita begitu juga, kalau boleh tak cari hak mana hak paling ingin sekali kesalahan bagi dia lah. Bunuh orang ni mungkin dia tak so. Yang kedua pula apa dia ni, minum arak apa dia ni. Yang kedua pula bunuh apa zina ni, bukan masalah besar juga ni, kan? Last sekali dia mikir-mikir, dia kata gini lah, dia mikir seorang, kemudian dia putuskan fakhtara al-khamra, yang putuskan ke apa dia pilih arak lah. Bagi dia rasa banyak-banyak perkara ni, arak paling ingin sekali, dia kata gitu. Ini pandangan dia, kan? Maka tuan-tuan akhir sekali dia pilih arak lah. Apabila pilih arak ni tuan-tuan semua, raja kata, mana raja bagi keselamatan dia pilih arak. Pilih arak tuan-tuan semua, apa kesan dia nak ceritanya, arak ni adalah punca kepada segala kejahatan lah. Riwayat ni mengatakan, wa innahu lamma syaribal khamra lam yamtani min syai'in araduhu minhu. Apabila dia minum arak, cerita tu sama, akhir sekali dia buat berlaku benda-benda tadi. Nak ceritanya tu
Dia buat berlaku benda-benda tadi. Padahal dia bagi dia rasa pilihan terbaik dah arak ni. Apabila dia minum arak terjebak dengan zina, terjebak dengan apa dia ni, apa dia go ni, akhir sekali terjebak bunuh orang. Sebab tu cuba tengok lah ni tu orang terlibat dengan barang-barang gini kan, cuba tengok apa lecing yang atas dia berlaku. Hak ngus mayat, hak tak di masjid pun ambil dia juga jual kadang-kadang kan. Baru ni satu masjid yang ambil ke dia apa dia ni, tukar jemaah, tukar baca khutbah jemaah tak ada tukar. Rupanya orang gila, orang makan gak tu. Nak cerita yang terus jadi berlaku lah tu mana kita dengar ni lah. Duit orang kupur masjid yang tiba ke dia. Nak ceritanya tu dia sanggup buat gapo-gapo lah apabila terlibat barang-barang gini memang dia akan apa dia ni beri kesan dalam kehidupan dia sanggup buat benda-benda yang bukan-bukan. Kita dengar sama sehari dua kita dengar bagaimana ayah mak kena bunuh oleh anak. Kita dengar lesok khabar sehari dua. Tak ada kilah yang sebab barang itulah. Barang terlibat dengan barang-barang yang mabuk dengan dadah masuk arak juga kan. Sekali cuba tengok tu sanggup apa dia ni dengan rela hati sanggup apa dia bunuh mak ayah kerana tak dapat apa yang dia nak dan sebagainya. Banyak kita dengar tu semua nak ceritanya. Betul lah apa yang Nabi SAW sebut. Nabi kata fa innaha miftah kulli syarrin. Ini arak-arak atau benda mabuk ni adalah punca pada segala kejahatan. Memang betul sungguhlah. Benda ni tentu semua apa yang Nabi sebut ni kita boleh tengok pada hari ini. Inilah satu mukjizat sabda Nabi SAW. Nabi sebut sikit Nabi kata fa innahu apa dia fa innaha miftah kulli syai'in kulli syarrin. Makna arak-arak ni adalah punca kepada segala kejahatan. Kita boleh tengok pada hari ini tuan-tuan semua apa dia ni ungkapan yang begitu pendek yang disebut oleh Nabi SAW dan benda inilah yang berlaku pada hari ini. Cuba tengok tuan-tuan semua kadang-kadang tak pernah sabar sekali abuk pergi curi rumah orang ambil ke apa dia ambil periuk dah pun tak ada benda lain periuk kata-kata ke jual. Ataupun kadang-kadang banyak kali lah kita dengar nak ceritanya dia sanggup buat benda-benda yang bukan-bukan. Dalam hadis ni Nabi SAW mengatakan, Nabi kata siapa perikat apa dia apabila terlibat dengan arak ni akhir sekali hak dia rasa tak benda yang dia ngelak dia kena juga zina dengan orang, akhir sekali bunuh orang dan sebagainya. Inilah tuan-tuan semua yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Sebelum kita dengar dah kita ingat cerita-cerita dongeng ya. Rupa-rupanya dia adalah sabdaan Nabi SAW dalam hadis ni. Ini satu cerita yang berlaku pada masa dululah. Nak cerita tuan-tuan semua arak ni maknanya bukan hari ni saja diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan arak ni satu benda yang diharam oleh syariat-syariat dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan semua Islam ni semana yang kita belajar semua Islam hari ni antara Islam nak jaga kita berapa perkara nak jaga. Antara jaga agama. Yang kedua Islam hari rahmat nak jaga akal manusia. Sebab itulah benda-benda yang perkara yang boleh menjejaskan akal kita. Maka kita dapati semua diharam oleh Allah SWT. Antaranya gapo dia? Antaranya lah masalah arak. Gapo-gapo tak kira lah benda yang mabukkan yang boleh menjejaskan pemikiran manusia. Maka apa dia ni yang mabukkan dan sebagainya itu semua adalah perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam yang dibuat oleh Nabi ni antaranya nak jaga agama, antaranya nak jaga jiwa, kemudian antaranya jaga akal. Sebab itulah segala-gala yang boleh merosakkan akal telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah masalah arak. Sebab itulah tak ada alasan lah kalau kata arak ni hari ni yang diharam. Rupanya lama dah. Satu pengharaman yang lama yang diharam oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yashrabuha fatuqbalu lahu salatun 40 lailatan. Cuba tengok tuan-tuan semua itu dari segi kesal jinayah. Dari segi kesal keagamaan pula memang dahsyatlah. Tadi kita bicara tadi makna terjebak dengan jenayah yang berbagai-bagai itu. Ini kesal daripada kesal luar ataupun kesal yang kita boleh tengoklah. Tapi kesal dari segi keagamaan tuan-tuan semua, dari segi keimanan dan sebagainya terlalu besar juga. Nabi kata orang-orang yang minum arak ni Allah Ta'ala tak terima apa dia semaya dia 40 hari. Tak terima bukan maknanya kau tak semaya, kau minum arak mari dia kata sampai 40 hari dia baru semaya. Bukan gitu dah, takut dia faham gitu kan masalah lah kitanya. Apa dia mau tak semaya sebab saya ngaji hadis pagi tak ada petang pagi Sabtu dia kata Allah Taala tak terima 40 hari semaya dia kesal kawin tak semaya dan sampai 40 hari baru kami nak start semaya. Sebab kalau kawin semaya kata dia saya tak terima juga dia kata gitu. Sini terus kalau mengikut huraian ulama maknanya yang dimaksudkan dengan semaya tak diterima maksudnya tak boleh pahala tapi gugur dari segi kefarduan.
Mana dia kena semayat lah, tapi dari segi nilai itu tidak akan diberi oleh Allah Ta'ala. Ini tentu satu benda besar lah. Ibadat yang kita buat, hijrah yang kita buat 40 hari walaupun lepas kewajipan, tapi 40 hari tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tentu semua kesal. Siapa gitulah dalam hadis sebut, ma min ahadin yashrabuha fatuqbalu lahu salatun 40 lailatan. Ada ke ulama sebut kata dia, sebab benda-benda yang mabuk ada 40 hari dia bukan mudah untuk dibuat dalam diri dia. Ada ulama sebut gitu. Kila ada pandangan mengatakan macam itu. Dan masa 40 hari tak mudah untuk dibuat dalam diri dia tu. Walaupun makan ke apa semua, 40 hari tu baru hilang daripada tubuh dia. Itu dikatakan sebab maknanya benda ni ada dalam jiwa kita. Akhir sekali Allah Ta'ala apa dia ni tak kena barang itu. Akhir sekali sembahyang yang dia buat kan, walaupun macam mana sekalipun tuan semua 40 hari tak dinilai pahala. Tetapi walaupun ulama mengatakan gugur dari segi taklif dia, dari segi beban itu gugur lah, tapi nilai pahala tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang nak berlaku lagu tu kan, kena kalau lagu tu kan. Kerja tiba-tiba tak boleh gaji, dia kerja sama setiap hari ya. Lepas tu nak ngepek token tak boleh gaji ya, gitu. Tak ada. Kalau orang kata okay, tak apalah kahwin okey lah, belah tak boleh gapo, kahwin nak minum nak makan juga kan, belah lah tak boleh kata saya ni pemikiran orang yang tak waras lah gitu. Kalau ke mana kan, kerja tak boleh gaji, ibarat gitulah 40 hari kerja tiba-tiba tak boleh gaji sabuk kan, penat saja berkata macam itulah. Itulah tuan semua di antara apa dia panggil kesalahan ya apa dia ni besar dari segi agama, memang teruk sangat. Tadi makna segi apa dia pendebatan jenayah ni agak adalah punca segala-galanya. Kemudian dalam bab apa dia ni di segi keagamaan macam saya sebut tadi lah, semaya yang dia buat. Tahu semaya ke tak minum arak ni, semaya ke? Semaya dia. Semaya. Tak tahu. Okay. Kalau dia semaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ketemu. Wala yamutu wa fi mathanitihi minhu syai'un illa hurrimat biha alaihi jannah. Dan kalau dia mati dalam masa 40 hari kan, dia minum masa lagi apa dia ada kesarut ada lagi daripada kemudian kecing dia tu. Kesarut ada lagi katakanlah mati je katakanlah. Maka dalam hadis dia kata dia mati masa kesar tu ada lagi kesarut kata dalam diri dia katakanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hurrimat biha alaihi jannah. Allah Ta'ala haram dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa gitu tuan semua kan. Sebab tu lah orang Islam ni benar-benar gini lah kita kena sebar kepada masyarakat. Sebab tu kalau orang benar-benar apa dia tuan semua tahu benda gini, dia tak akan terjebak langsung bahagian gini. Sebab akan beri kesan dalam perjalanan hidup dia. Bukan dunia saja dah lah, masa depan memang cukup jadi cukup malam kita panggil, di mana Allah Ta'ala tidak benarkan dia untuk jejak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Maknanya yang penting hadis ni nak ajak kepada orang terlibat barang-barang gini supaya apa dia ni, supaya bertaubat cepat-cepat lah. Okay. Sebab tu dalam Islam itu taubat dia bukan sama. Okay. Mana hadis-hadis Nabi sebut gini maknanya satu peringatan kepada kita, dan mana-mana orang terjebak barang-barang gini maka dia kena cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jaminan masa depan dia adalah jaminan yang terbaik. Itulah tentu masalah kita sekitar dengan hadis ni pun kita tak minum belaka ni, cuma nak sapa dia lagu mana. Hal tu kena pandai-pandai lah. Kita tak cakap buat tak semaya dah okay. Hanya cakap dalam di kalangan pok kita ada buat semaya belaka dah. Bagi ni tak sapa pun dari luar okey. Sebab itulah kita kena usahalah dalam WhatsApp ke apa semua okey. Kadang-kadang orang baca barang gini. Sebab itulah peranan permedia masa sekarang ni penting bagi saya lah. Jangan kita duduk kucak kosek, duduk kata kat orang tu bukanlah tu kan. Kita boleh guna benda-benda gini. Benar-benar gini supaya kita sebar. Waktu sungguh-sungguh tepat. Saya kadang-kadang hari Jumaat, ramai kalau tak sembahyang Jumaat pun saya WhatsApp. Kadang-kadang geruk ramai geruk tamai kan. Kita WhatsApp kelebihan sembahyang Jumaat. Kemudian apa dia nazak orang tak sembahyang Jumaat dan sebagainya. Harap-harap dia boleh baca. Itu dah kerja kita tuan semua kan. Harap-harap maknanya dia boleh baca apa yang kita hantar. Ini sebahagian daripada dakwah kita panggil. Kita nak pergi jumpa dia sore-sore bukan dia mungkin terpayah kan. Ni media masa kita cari hadiah-hadiah lah ni banyak kan. Dari TikTok dari gapo semua kita sebar. Sebab lah ni anak saya difahamkan setiap kampung dia ada geruk-geruk dia gapo semua kan. Hak ada dalam geruk kadang tak semaya pun ada. Ya dia nak tupai maknanya tupai masjid pun. Tapi kita boleh hantar Jumaat katalah pagi atau malam Jumaat tu seorang kita hantar dah benda-benda gini. Peringat pada dia orang ataupun hadiah-hadiah kita bicara ni.
Saya kadang-kadang saya tak live Facebook saya kadang-kadang kan. Saya mengajar, saya buat ringkas inilah benda yang kadang-kadang begitu. Yang maknanya orang lain boleh baca dan sebagainya. Macam agama kita lah malam hari ni dah apa dia share kita begitu juga kan, orang boleh baca pakai dengar dan sebagainya. Okey. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata tadi fa in mata fi 40 lailatan mata maitatan jahiliyah. Kalau dia mati dalam masa 40 hari, dalam dia start daripada meninggal dalam masa 40 hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau dia mati mata maitatan jahiliyatan, kalau dia mati dalam keadaan apa dia ni, keadaan jahiliyah. Begitulah tuan-tuan semua, satu ancaman yang begitu dahsyat. Mana-mana orang yang terlibat dengan apa dia ni, yang terlibat dengan masalah arak ni tuan-tuan semua kan. Cuma itulah saya sebut tadi, kalau sebut arak ni jangan kita hanya sekadar bayangkan harga arak tu tak kan. Gapo-gapo saja yang diistilah sebagai apa dia ni memabukkan tuan-tuan semua tu dikatakan arak, termasuk kategori dari arak berlaku. Cuma lah ni kadang-kadang dia tukar nama ya. Kan nama god, tapi sebenarnya dari segi intipati dia ataupun dari segi dalam apa dia kita panggil isi dia adalah arak. Okay. Dunia lain dunia auta kita panggil kan. Dia ubah nama god tu nama god. Saya tak minum arak, saya minum god ni ya. Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata di akhir zaman akan berlaku, Nabi kata tukar nama. Nabi kata yashrabu nasun min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha. Nabi kata akan berlaku di kalangan umat aku, Nabi kata Nabi sebut ni. Kan? Nabi sebut di kalangan umat aku, Nabi kata. Nabi sebut lama dah 1400 tahun, tapi ini benar ni berlaku tuan-tuan semua. Maknanya minarak ni kadang-kadang yang terjebak bukan sekadar orang kafir, bahkan ada di kalangan orang Islam sendiri tuan-tuan semua ramai terjebak baru-baru ini. Cuba tu tengok dalam senara orang yang terlibat dadah di Malaysia ni, siapa ramai sekali? Orang Melayu tak? Kalau ke mana? Bukan sikit tuan-tuan semua, bukan sikit. Kan? Ratus ribu kadang berkata ataupun juta kadang berkata terlibat dengan banyaklah tuan-tuan semua. Seorang nak cerita yang dari segi tamadun, dari segi apa, dari segi pembangunan negara pun 10 riyal sehari kena sapak ke dia. Kalau mai 1000 orang berapa riyal dah, kalau ke mana kan. Baik duit tu kita guna untuk buat benda lain, kalau mana untuk bina negara. Akhir sekali maknanya habis duit untuk kita nak jaga dia orang. Macam tu segi biasa kita panggil. Inilah tentu semua yang Islam lari sangat dalam masalah ni. Saya dalam hadis saya sebut tadi, dunia akhir zaman, dunia auta ni kita panggil, dia ubah nama berbagai-bagai, yang penting benda tu benda sama. Dalam hadis Nabi kata yashrabu nasun min ummati al-kham, akan lahir Nabi kata berapa orang di kalangan manusia di kalangan umat aku, Nabi kata minum arak, tapi dia tukar nama tu dengan nama bukan nama arak. Nabi sebut dah bagai-bagai gini. Kan? Ada kadang-kadang kecil orang kadang-kadang hamba tak minum arak, ustaz cuma minum goni ya. Kan? Nama orang ke tak kira lah. Yang penting kita bukan masalah nama tu. Masalah kepada dia ni isi kandungan dia tu. Itulah tuan-tuan semua yang kita boleh bincang pada pagi inilah. Mana terlalu besar sangat apa dia ni, benar-benar gini lah yang kita rasa sekarang ni satu ancaman besar lah kepada umat kita akhir zaman ni tuan-tuan semua, di mana wujudnya orang-orang gini. Yang mana masyarakat pun tak selesa hidup dengan kewujudan dia orang ni. Kita mendengar kadang-kadang lama tak berlaku ke apa dia, tak berlaku masalah ke apa, tiba-tiba berlaku. Orang dia berkata baru kelik tu, dia berkata tak baru kelik daripada pusat tahanan kan. Nak ceritanya tuan-tuan semua, ini benda yang cukup bahayalah. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita pakat doa pada Allah Ta'ala. Kita usullah supaya benda ni jangan anak-anak kita, cucu yang terjebak barang-barang gini. Dan sama-sama lah kita pakat sapa kepada orang lain supaya apa dia moga-moga benda-benda gini jadi kita panggil apa, jadi peringatan kepada dia orang lah. Moga-moga dia juga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat rahmat, dia dapat rahmat, kita dapat keberkatan, dia dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya rasa tuan-tuan semua untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala apa dia daripada pesannya ataupun dipanggil tausiat Nabi SAW, di mana cerita kita bincang pada bagian lebih kepada apa dia beri peringatan, dan bagi orang terlibat dalam perkara ini sama-samalah apa dia kembali kepada Allah Taala semula sebelum diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat tuan-tuan semua untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala, yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.